Itu saya selalu sebut dekat anak murid saya dekat padang sini. Saya kata hampa ni jangan mulia sebab hampa anak jutawan, anak bangsawan. Hampa mulia sebab ada harta, sebab ada pangkat. Hilang pangkat, hilang harta, hilang kemuliaan. Tapi orang beriman ni mulia apabila dia ada ilmu fi zatihi. Takkan hilang ilmu. Selagi dia ada ilmu, selagi itu martabat darjat di sisi Allah tinggi. Dan mulia di sisi Allah, di sisi Allah. Kalau mulia di sisi Allah, mulia di sisi orang. Mengaji dah selagi berkesempatan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita sembahyang maghrib berjemaah, dan kita tunggu seketika duduk dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir ataupun majlis muhasabah, ataupun boleh juga disebut dengan majlis mutalaah, ulang kaji, ataupun boleh juga sebut majlis ukhuwah bersilaturahim pada malam ni. Dan insya-Allah kita tunggu solat Isya berjemaah. Dan solat Isya berjemaah ni lebih afdal dari Nabi SAW sebut orang yang sembahyang Isya berjemaah seperti sembahyang nisful lail, separuh malam. Allahu akbar, besar tuan-tuan fadilat dia. Jadi kita harap Allah Taala pilih kita sembahyang berjemaah, dan esok kita doa juga Allah Taala sampaikan hajat kita sembahyang subuh berjemaah lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam. Anak habaq kata Allahu akbar, besar sungguh sembahyang berjemaah. Jadi insya-Allah kita sambung kitab tasawuf haraki kita. Masih lagi bab para malaikat, mencintai Allah dan mencintai kerana Allah. Seterusnya tajuk malaikat memberikan bantuan kepada pasukan muslimin. Qala musannif hafizahullahu ta'ala wa ardah, hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Malaikat memberi bantuan untuk pasukan muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ni cerita perang Badar ni. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedangkan kamu dalam keadaan lemah kerana kamu terlalu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sungguh-sungguh menolong kamu, memberi kemenangan kepada orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ni, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Kamu dalam keadaan lemah, azillah, kekurangan kelengkapan peperangan. Ya Allah, perang Badar ni tuan-tuan, cerita perang Badar ni, tentera Islam 313 orang lawan dengan tentera musyrikin, kafir musyrikin 1,000 orang. Dalam keadaan ulama sebut waktu tu bukan bersedia nak berperang pun, pi tu nak tahan ambil balik hak mereka, harta mereka. Tapi tiba-tiba Abu Sufyan hantar surat orang Islam nak serang, dalam apa, jual bawa barang nak pergi ke Syam, nak ampah barang rampasan ni. Habaq kata, Abu Sufyan kata, orang Islam nak serang kami. Jadi hantar surat dekat Abu Jahal, Abu Lahab, hantar tentera Islam, hantar tentera kafir mai serang, mai bantu kami lawan perang. Dalam keadaan orang Islam bawa unta 2 ekor je tuan-tuan. Lepas tu kelengkapan pedang pun tak cukup, baju besi pun tak ada. Bukan betul-betul nak perang, tapi berlaku perangan tu yang doa Nabi SAW. Nabi doa, kalaulah sahabat, kalaulah mati habis orang 313 ni, kalah, maka Islam terkubur terus, tak ada Islam. Tu doa Nabi, dalam doa Nabi,
Nak habaq kata memang Nabi Sayyidina Abu Bakar kata doa sungguh-sungguh, tawakal sungguh-sungguh. Ni tawakal bukan asbab. Ulama kata ada tawakal tanpa asbab, ada tawakal mula dengan asbab. Macam Nabi pesan dekat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seorang Ansar main masjid Nabi. Bila main masjid Nabi, Nabi kata main apa? Main dengan unta. Hang tambak dak unta. Dia kata tak tambak aku tawakal. Tu tak kena, Nabi kata. Pi tambat baru tawakal. Maknanya asbab dulu baru tawakal. Tapi boleh tak tawakal tanpa asbab? Boleh. Ni tak kena dengan sunnatullah. Syariat dia usaha dulu baru tawakal. Tapi sebab berlaku yang mana Allah Ta'ala uji orang Islam dalam keadaan Nabi tawakal. Sayyidina Abu Bakar kata tak pernah tengok Nabi doa seperti dalam perang Badar. Doa tawakal tu memang dahsyat. Sampai dalam doa Nabi kata kalau orang Islam hari ni mati habis, para sahabat 313 terkubur Islam, takkan sampai dah Islam. Tu doa Nabi SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar tengok menang Islam, menang. Yakin para sahabat radhiyallahu taala anhum, walaupun dalam keadaan azillah, tak cukup kelengkapan, tak cukup bilangan 313 lawan 1000 orang, tuan-tuan. Boleh bayanglah, kita kalau tengok cerita Tamil boleh jadi, cerita Tamil 7-1 orang dia boleh lawan seorang, terbang tu dahsyat tengok kan. Kita kadang terganggu ulut-ulut percaya cerita Tamil. Tapi ni cerita bukan cerita Tamil, ni cerita betul-betul jadi dalam perang Badar. Iz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum fattaqullaha la'allakum tashkurun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Allahu akbar. Fattaqullah, Allah Ta'ala kata bertakwalah pada Allah, la'allakum tashkurun, moga kamu jadi orang yang bersyukur. Tu saya nak ajak tuan-tuan satu doa minggu depan saya abad. Doa dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali radhiyallahu taala an. Antara dalam sujud sejadah, dalam sujud tilawah, tuan-tuan baca doa ni, Allahumma ja'alni minas sajidin wa alladhina yusabbihuna bihamdik wa a'udzu bika minal mustakbirin an awliyaik. Doa ni sangat baik. Saya amal bukan takat sujud sejadah, sujud terakhir saya baca doa ni. Minta jadi hamba Allah yang sentiasa bersujud, sujud patuh, taat, takut pada Allah. Minas sajidin, yang sentiasa sujud pada Allah. Allahumma ja'alni minas sajidin wa alladhina yusabbihuna bihamdik, dan dia sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa syukur pada Allah. Wa a'udzubika minal mustakbirin, aku berlindung daripada sifat orang yang takabur, sombong. An awliyaik, tambah-tambah dengan wali-wali engkau. Kita tak kenal wali-wali Allah ni. Jadi tuan-tuan, doa ni antara kita syukur, takut pada Allah dan syukur pada Allah, dan insya-Allah menyebabkan kita, Allah Ta'ala jadi kita di kalangan wali-wali Allah, insya-Allah. Baca doa ni tuan-tuan, lain daripada sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawli wa quwwati fatabarakallah ahsanul khaliqin. Boleh baca itu, tak ada masalah. Tapi ni doa tambahan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Iz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum. Iz taqulu lil mu'minin, dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman untuk menguatkan semangat mereka. Istaqulu lil mu'minin. Tu Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh iz ni saya ingat lagi almarhum Tok Guru Aziz dalam kuliah tafsir dia, dalam kuliah tafsir dia, sampai Tok Guru ni nak tulis cerita tentang peristiwa iz ni, dan ingat pesan Allah. Pesan Allah dekat Nabi SAW dalam Al-Quran banyak. Wa idh qala rabbuka lil mala wa idh qulna lil malaikati isjudu. Cerita tentang malaikat, cerita tentang iblis, cerita tentang Allah Ta'ala jadikan manusia, cerita tentang perang. Cerita apa dia? Wa idh taqulu lil mu'minin alay yakfiyakum. Nabi nak kuatkan orang iman, orang beriman ni. Teringat satu cerita
Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah ni tuan-tuan, dalam waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar hantar tentera Islam pergi lawan dengan Rom. Apabila lawan dengan Rom, tuan-tuan, di panglima dia Abdullah bin Huzafah. Apabila Abdullah bin Huzafah dan tentera dia kena tawan, tuan-tuan, pergi lawan Rom. Ajar Rom ni kata, ish, aku nak test tengok lah orang Islam ni kata sanggup korban nyawa harta untuk agama Islam. Tu, untuk agama Islam sanggup mempertahankan, sanggup korban nyawa harta, tak ada nilai begini apa. Jadi ajar Rom ni nak test tengok macam mana tahap iman Abdullah bin Huzafah ni. Dalam kitab Sahabat, Hayatus Sahabah ada cerita. Nak test tengok macam mana iman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apabila Nabi seru kat depa, tak luntur, tak rasa goyang sikit pun untuk korban harta, nyawa, masa untuk Nabi, untuk agama Islam. Allahu akbar. Apabila berketahuan ajar Rom ni nak test, dia kata, "Hai Abdullah bin Huzafah, mau dah aku ajak hang, aku nak tawak hang, hang tinggal Islam, hang masuk Kristian, aku bebas hang dan kelompok hang, hak yang aku tawan ni, sahabat-sahabat hang." Dia kata, sama sekali aku takkan keluar Islam. Aku sanggup korban nyawa aku. Dia nak test lagi. Oh, hang nak korban nyawa. Dia suruh orang tentera Rom ambil belanga, panah api, goreng seorang-seorang, bakar seorang-seorang. Buah minyak, ambil seorang sahabat di kalangan sahabat, ambil bakar, ambil goreng seorang sahabat mati. Waktu tu tanya Abdullah bin Huzafah, macam mana tawaran aku, hang mau tak? Abdullah tetap, aku tak heran, mati semua pun aku tak heran. Tapi waktu tu menangis Abdullah bin Huzafah. Waktu tu Gubernur Rom ingat, Panglima Rom ingat, Raja Rom ingat, oh kalah dah, asal nak masuk Kristian lah. Sanggup korban, tak sanggup tengok orang kena goreng, sahabat kena goreng mati. Dia kata, dia menangis, angkat muka, macam mana tawaran aku sebelum aku nak goreng pula yang kedua, nak uji iman para sahabat radhiyallahu taala anhum, nak uji ni. Waktu tu dia menangis, dia angkat, dia kata, aku menangis bukan sebab aku takut kematian, tapi aku menangis sebab nyawa ni satu lah. Kalaulah nyawa ni seperti bulu dalam badan aku, banyak seperti bulu dalam badan aku, saya mati hidup, aku nak mempertahankan Islam lagi, mati hidup berjuang lagi. Allahu akbar. Sebab nyawa ni satu je. Yang tu sebab tu aku menangis. Dia kata, kalau macam tu aku nak tawak hang satu lagi. Mau dak hancur kepala aku? Hancur kepala aku bebas hang dan semua kawan-kawan hang. Dia kata, betul hang nak bebas aku dan kawan-kawan aku? Cum kepala syarat dia. Betul, syarat cum kepala. Kalau macam tu aku boleh, aku sanggup cum kepala. Panglima perang ni Abdullah bin Huzafah ni pi cum kepala ketua Raja Rom, kecum, bebas, dapat tawaran bebas semua. Balik dapat tahu kat Sayyidina Umar dekat Madinah. Sayyidina Umar kata, "Sagi balik Abdullah bin Huzafah, aku sendiri akan cum kepala dia." Dan semua penduduk di Madinah cum kepala Abdullah bin Huzafah ni. Sebab apa dia? Sebab izzahnya Islam, hebatnya Islam. Ni tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idh taqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah Subhanahu wa taala membantu kamu dalam 3,000 tentera daripada malaikat diturunkan. Alan yakfiyakum an yumiddakum salasata rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Nahabak kata tentera Islam ni dicukupkan oleh Allah Ta'ala daripada perkataan alan yakfiyakum. Yakfiyakum ni perkataan kafa yakfiyakum fi'il mudhari'. Lepas tu dalam tasrih dia Allahumma salli ala kifayah. Kifayah ni apa dia? Sempurna. Alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Allah Ta'ala hantar 3,000 tentera para malaikat turun
Turun untuk bantu orang Islam dalam perang Badar. Ni kekuatan yang Allah Ta'ala bagi dekat orang Islam. Maknanya para malaikat ni sentiasa duk tunggu je untuk bantu kita. Macam mana Nabi SAW dalam pi waktu Rasulullah pi dakwah dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum Nabi hantar orang sahabat pi Habsyah, tak cukup balik Habsyah, hantar pi mana, pi dekat mana yang Nabi kena katak tu, Nabi dekat mana, Allahumma salli ala sayyidina, Nabi pi dakwah kat Taif kan, kat Taif Nabi kena balik ke batu Nabi kena sampai malaikat mai tawak nak hempuk bukit Uhud ni dekat bumi Taif. Abang kata tu para malaikat ni sentiasa bantu orang Islam. Bala in tasbiru, tidak cukup kan? Dan daripada malaikat diturunkan bahkan mencukupi. Bala ni bahkan mencukupi. In tasbiru wa tattaqu, ayat ni menceritakan dalam Al-Quran, daripada itu jika kamu bersabar dan bertakwa. In tasbiru wa tattaqu, bersabar dan bertakwa. Padahal boleh dia Allah Ta'ala sebut bertakwa, cukup kamu bertakwa, sebab bertakwa tu memang orang yang bersabar. Tapi nak abang kata in tasbiru wa tattaqu, kamu bersabar, tak cukup dengan sabar, kamu bertakwa, yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin, dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah Ta'ala membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Maknanya Allah Ta'ala hantar malaikat ni turun, dah tanda dah untuk tolong orang Islam. Tak payah takut, tak payah ragu. Kita ni insya-Allah didamping oleh para malaikat apabila kita tolong agama Islam, buat kerja Islam. Tu saya sebut 3 golongan orang yang Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Yang pertama, dia orang yang niat nak berjuang jalan Allah, tak takut berjuang jalan Allah. Saya ni 2-3 minggu bulan Maulid ni kuliah pagi, tengah hari, petang, malam. Dalam keadaan tu alhamdulillah tak ada CJ, tak ada tauliah. Pi dekat camp, pi dekat pejabat pos, pi masuk dekat pejabat-pejabat, sampai keluar bosir lah. Sampai tak cukup rehat. Sagi tak ni malam ni, lepas habis Yasin, lepas malam ni, lepas kuliah ni, jumpa orang KL. Lepas tu ada orang mati semalam, minta ustaz mai juga. Ustaz, mak saya pesan dah nak suruh ustaz baca doa buat tahlil. Buat tahlil lagi, tak boleh tahlil tak boleh, buat baca doa, buat Yasin. Nak kena pergi baca Yasin pula. Nak habaq kata Allahu Akbar. Orang buat kerja dakwah ni, orang yang buat kerja Islam ni, yad'una ilal khair, bermakna ilal Islam, ajak orang kepada Islam. Kerja ni Allah, para ulama kata Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Ni golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang nak belajar, jamin rezeki, tak kurang rezeki. Bahkan saya mengaji dulu sampai lah ni saya mengaji lagi, niat mengaji, sentiasa mengaji. Sebab saya ni disponsor oleh KFC. Ngaji dulu disponsor, habis KFC, BMW sponsor. Belajar ni berkat rupanya. Ayah tak mampu nak tanggung anak semua mengaji agama, semua duit tapi berkat mengaji Allah Ta'ala hantar orang tajar kita belajar. Datuk Ishak sampai dah ni saya berhubung lagi, yang tajar saya belajar. Lepas tu Datuk Zainal, bahkan saya dah habis belajar dah, bukan habis belajar, terberhenti belajar sebab kahwin. Bila kahwin, orang ajam ni kalau kahwin payah nak mengaji. Sebab dia nak ada anak, dia nak ada rumah, dia nak ada benda kan. Dia dah ada tanggungjawab. Orang ajam, kalau orang Arab tak ada masalah mengaji. Saya ingat lagi Syekh Halim Al-Azhari mengaji sampai PhD, 12 PhD tuan-tuan, Al-Azhar. Anak 12 orang juga duk mengaji lagi. Allahu Akbar, hebat orang Arab. Kita orang ajam tak lepi dah kahwin tak lepi dah. Tapi dia masih lagi sponsor saya, masih lagi bantu saya dalam pengajian. Saya tanya, Datuk saya tak mengaji dah Datuk duk bagi duit macam mana Datuk? Dia kata bagi hawa anak. Allahu Akbar, tu dia rezeki mengaji ni, mengaji agama. Tu saya tak rasa ragu dengan mengaji agama ni. Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Yang ketiga dia, Allah Ta'ala jamin golongan orang yang niat nak kahwin.
Niat nak kahwin, murah rezeki tuan-tuan. Niat nak kahwin bang. Niat je, insya-Allah. Allah Taala hantar rezeki. Macam mana tak tahu. Syarat dia taqwa, wa in tasbiru wa tattaqu. Bertakwa dan sabar. Sabar dan takwa. Allahu akbar. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Demikianlah dekatnya malaikat dengan kehidupan orang-orang yang mukmin dan para wali-wali Allah. Dekat sungguh para malaikat dengan orang beriman, dengan para wali-wali dia. Wali ni tu kata Nabi kata jangan kamu hina wali. Hina wali ya, Allah Ta'ala isytihar perang. Nabi isytihar perang. Allahu akbar. Tu saya takut kalau orang kata kat tok guru ni, kata tok guru gila kan. Lah kali Allah Taala balas kat dia gila. Buat keluar fatwa sesat. Jijak tek cicak batal wudu. Lah kali orang tahu seluruh dunia tahu kata dia yang gila. Kan? Ajak orang ilmu sesat. Padahal ilmu membatalkan wudu ni 4 perkara tuan-tuan. 4 perkara je. Yang pertama dia apa dia? Sentuh kemaluan tanpa lapik, batal wudu. Yang kedua dia sentuh bukan mahram. Tu pun khilaf di kalangan ulama. Yang kita ni kalau sentuh berlapik tak batal wudu. Sentuh pun ada kalangan Imam Malik tak batal wudu. Tapi Imam Syafi'i sentuh batal wudu. Sentuh bukan mahram batal wudu. Sentuh orang perempuan. Yang kedua. Yang ketiga dia keluar kubur dan dubur. Kencing, berak, haid, nifas, semua tu najis. Apabila keluar benda ni batal wudu. Yang keempat dia apa dia? Yang keempat dia apabila hilang akal. Tuan-tuan duduk dalam kuliah kan sedap. Duduk dalam khutbah lagi sedap. Leno sepanjang masa. Sampai sebelah saya tu baru ni dia ayat liat keluar macam tu bunyi. Sedap kan. Leno terlalu lama. Tok imam pula syok sendiri baca khutbah. Orang berkhutbah baru makmum sedap dengar. Ni baca khutbah. Tengok tek betul. Hang tidak ke tak tidak, yang penting elan aku masuk. Masalah. Jadi itu yang Allah. Tapi tinggal dia ayat liat keluar banyak mana pun, kalau punggung dia tetap, kedudukan dia tetap, tak batal wudu. Walaupun sejam dia tidak. Yang tak tetap tu, tangkap punggung dia, batal wudu, hilang akal. Minum arak, mabuk, pitam, pensan, tu semua batal wudu lah. 4 perkara ni je kata ulama. Mai tek jejak batal wudu. Hei, mai kat mana? Tu kena cerita bab fiqh pula lah. Nahabak kata jangan hina para wali, jangan hina para ulama. Kalau lah bukan wali para ulama, tak ada lah wali dekat dunia ni. Ulama lah wali Allah. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi SAW. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrisul ilma. Ilmu tu waris Nabi SAW. Tu saya selalu sebut dekat anak murid saya dekat padang sini. Saya kata hampa ni jangan mulia sebab hampa anak jutawan, anak bangsawan. Hampa mulia sebab ada harta, sebab ada pangkat. Hilang pangkat, hilang harta, hilang kemuliaan. Tapi orang beriman ni mulia apabila dia ada ilmu fi zatihi. Takkan hilang ilmu. Selagi dia ada ilmu, selagi itu martabat darjat di sisi Allah tinggi. Dan mulia di sisi Allah, Kalau mulia di sisi Allah, mulia di sisi orang. Mengaji dah selagi berkesempatan. Kita ni mulia bukan sebab apa? Kita ni mulia sebab yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kamu orang beriman, mulia di sisi Allah. Yang kedua dia beberapa darjat sebab kamu ada ilmu. Biar ada ilmu. Walaupun kita ni tak ada sijil, tapi ada ilmu, boleh kongsi sikit-sikit. Alhamdulillah. Yakinlah tuan-tuan, hantar anak mengaji agama. Sebab tu antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sifat warak, sifat zuhud ni, dia yang pertama dia yakin janji-janji Allah. Kita ni tak yakin janji Allah. Tu kita tak baca surah Waqiah, tu kita tak baca surah Al-Mulk, tu kita tak baca Al-Quran, surah Kahfi hari Jumaat, tu kita tak yakin, kita tak baca Al-Baqarah, Ali Imran. Allah Ta'ala hantar malaikat jadi bodyguard kita, depan, belakang, kiri, kanan. Kita tak. Sebab apa? Al-Quran ni, sebab umat ni jauh dengan Al-Quran akhir zaman ni. Sebab hilang keyakinan, hilang sifat zuhud. Pada cinta Nabi kena ada sifat zuhud kan. Kata hukama, tanda orang tu zuhud 4 perkara. Yang pertama dia yakin dengan janji Allah.
Yang kedua dia ikhlas. Dalam amal dia buat kerana Allah. Kita ni dalam amal ni buat kerana Allah, selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga dia orang zuhud, makan benda halal, tak makan benda haram dan syubhat. Yang keempat dia dalam diri dia hilang sifat benci. Sifat benci ni apabila hilang sifat benci, tu yang ada sifat rahmah, sifat Nabi SAW, sifat yang memaafkan orang, tak sumpah orang, baik dengan orang, sentiasa bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan orang. Mereka sentiasa ada bersama setiap waktu selagi hamba yang beriman itu berada dalam amal kebajikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ni setiap waktu ada. Dan makhluk Allah yang paling banyak adalah para malaikat. Makhluk Allah yang paling banyak yang Allah Taala cipta. Masya-Allah, tabarakallah. Maka hormatilah dan sayangilah mereka, rasakan kehadiran mereka bersama kita, dan jangan melakukan sesuatu menyebabkan mereka tidak selesa dan lari dari sisi hamba dia. Malaikat ni tak masuk rumah yang ada patung. Malaikat tak masuk rumah yang ada berhala, ada gambar. Malaikat masuk rumah yang tak ada patung, tak ada gambar. Gambar pula, kalau taswir, ulama kata gambar tu dia macam cemilan. Makna dia tak sempurna juga selagi mana dia tak diukir. Makna ni benarkan oleh syarak. Makna syarak sembang bahas panjang. Tapi nak habaq kata yang patung sah. Kalau patung berhias, patung tu bukan mainan budak. Kalau mainan budak dia tak sama, tak dinamakan hiasan. Tapi patung hias, tu tak boleh. Malaikat tak masuk. Jadi kita ni kena rasa dalam rumah kita kena ada malaikat. Rasa malaikat ada dalam rumah kita. Tu kita masuk bagi salam, masuk dengan para malaikat. Kalau tak masuk rumah tanpa bagi salam, masuk dengan syaitan. 50 ekor syaitan masuk. Tu yang kita jadi payah nak buat ibadat. Dari payah kita hidup nak taat pada Allah, nak beramal sepanjang masa. Saya ingat lagi Datuk Badrudin cerita saya naik kenderaan, mesti kalau saya ingat, kalau kita dah naik kenderaan kita lupa, tengah jalan pun kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, macam doa kan, Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, doa makan. Nak habaq kata baca bismillah ni, dan rahmat Allah Ta'ala turun kat kita. Sepanjang masa dikira taat. Hidup ni nak taat, tuan-tuan. Sepanjang masa dikira amal. Walaupun dalam keadaan kita naik kereta ni, kadang-kadang kita terbuka radio Zayan, terbuka radio Sinar FM, terbuka Hot FM, dengar lagu pula Madani pula, Masya Allah, lagu Malaysia Madani lagilah. Tapi nak abang kata tak apalah, yang penting sentiasa kita dalam taat. Antara masalah ni Tok Guru Datuk Badrudin kata, naik baca doa, walaupun kita dalam keadaan lara, tetap didapat pahala taat sepanjang jalan. Nak abang kata dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ni antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak mengukir nama di langit. Boleh atau tidak mengukir nama di langit. Apabila nama terpahat di langit, kita akan dicintai oleh penghuninya. Dia tanya ni, boleh atau tidak mengukir nama di langit? Apabila nama terpahat di langit, kita akan dicintai oleh para penghuninya. Boleh tak nama kita terukir di langit? Kata musannif ni, saya boleh lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab penduduk langit tu, sebab terciptanya penduduk di bumi. Siapa dia? Sayyidul wujud, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tak kerana Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala tak cipta bumi dan langit dan penduduk di bumi dan di langit. Kerana Nabi SAW lah kita ni jadi ada nama di penduduk penghuni di langit. Kenal kita. Sebab apa? Sebab kita ittiba' Rasulullah SAW. Kenyataan ini seakan-akan mustahil dicapai kerana kita sebagai penghuni bumi tak mampu tinggal di langit. Bahkan langit terus kekal misteri kepada manusia. Memang betul, mustahil kita ni nama kita tertulis di atas langit, penduduk bumi tinggal di langit. Mustahil. Macam Nabi Zakaria, Nabi Ilyas kan, waktu Nabi Idris antara tu wafi riwayat, tak apa nak ingat kan, dia ni dikawan dengan malaikat maut. Bila kawan dengan malaikat maut, kawan dengan malaikat, dia nak jalan dekat langit, jalan dekat syurga, tengok, uish, dia kata rupa-rupanya seronok, seronok jadi penduduk di langit ni, sesa dalam kata taat.
Maksiat mana ada malaikat la ya'sunallah, tak pernah buat maksiat. Dan malaikat ni, amal malaikat tak lawan dengan amal orang beriman. Walaupun sembahyang 2 rakaat lebih baik daripada penduduk di langit. Sembahyang 2 rakaat sunat je. Sebab apa? Sebab manusia ni dibekal akal dan nafsu. Ada musuh dia, ada akal dia. Kalau dia ikut akal, dia selamat. Kalau dia ikut musuh, dia ikut nafsu, dia tak selamat. Nah, habaq kata manusia ni tu lebih mulia daripada malaikat. Sembahyang 2 rakaat lebih mulia daripada penduduk di bumi, di langit. Tapi kalau buat maksiat, lebih hina daripada binatang ternakan. Tuan-tuan boleh bayang kan Allah Ta'ala sebut kan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang. Allahu akbar. Ni antara sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nabi, sebenarnya tiada yang mustahil jika kita mendalami agama. Dalam ni kata ngaji agama ni, mengaji ni sampai faham. Faham ni lah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia tafaqahu fid din, kan? Mengaji ni biar faham agama, bukan mengaji ni biar alim. Mengaji ni bukan nak alim, mengaji ni tak alim tak apa, yang penting faham. Tahu fardu ain, fardu kifayah, kan? Apabila fardu ain ni, fardu ain ni wajib setiap orang, fardu kifayah ni wajib juga tapi umum. Faham bila faham mudahlah kita nak berjuang di jalan Allah. Kita tak biar politik ni dekat orang kafir. Ni malam ni keputusan perangai kan. Duk tunggu malam ni. Jadi tuan-tuan macam saya juga, elok jam bunyi pun saya nak berhenti kan. Baca hadis ni, sambung pada bulan depan pula insya-Allah. Pada minggu depan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintakan seseorang hamba, dia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka hendaklah kamu mencintainya. Maka Jibril cintakan si fulan itu. Kemudian Jibril menyeru para malaikat di langit dan katanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu, maka hendaklah kamu semua mencintainya. Maka seluruh penghuni langit akan mencintainya, lalu jadikan rasa penerimaan cinta kepada si fulan itu kepada penghuni bumi. Allahu akbar, besar tuan-tuan. Kita ni kalau cinta Allah, aslih ma bainaka wa bainallah aslahaka ma bainaka wa bain ibadih, kata ulama, kata hukama. Kalaulah kita hubungan dengan Allah, Allah Ta'ala cinta kita, semua penduduk di bumi ni akan cinta kat kita. Sebab apa dia? Allah Ta'ala yang campak cinta kat penduduk bumi ni untuk kita. Tapi kalau Allah Ta'ala tak cinta kita, Allah Ta'ala tak sayang kita, kita tak baik dengan, tak betul dengan hubungan dengan Allah, di bumi ni, semua penduduk di bumi, makhluk di bumi ni takkan selesai masalah kita, takkan betul hubungan kita dengan makhluk di bumi ni. Jadi perbetulkan dengan Allah, dapatlah cinta Allah. Biar orang kata apa pun tak apa, yang penting redha Allah yang kita dambakan. Sikit perkongsian pada malam ni insya-Allah. Ada lagi ayat Quran. Ayat inilah yang disebut dalam firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai termasuk makhluk langit perasaan kasih dan sayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga-moga kita semua ni penduduk bumi, penduduk langit sayang kita semua. Sebab apa? Sebab kita ni ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Islam, ikut sunnah Nabi ni banyak tuan-tuan. Kalau nak cerita satu persatu daripada tidur sampai tidur balik, banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di akhir zaman ni banyak sunnah matrukah ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan. Apabila akhir zaman kita duduk ni, orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Ni fitnah akhir zaman. Jadi tuan-tuan, hiduplah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung kisah wali yang ditolong oleh para malaikat. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.